Okay, Assalamualaikum and selamat pagi. Right, okay, kita akan terus bincang soalan latihan, alright, untuk chapter yang kelima iaitu berkenaan dengan cellular respiration, alright, okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama dulu. Okey, soalan pertama dia kata figure 1 represent two main stage in cellular respiration. Okey, kalau kita tengok dalam figure 1 ni kita ada glycolysis dan yang kedua kat bawah tu adalah Krebs cycle. Tu yang dia kata two main stage dalam cellular respiration. Right. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan yang pertama. Okay, name the reaction that occur at step 2, 3 and 4 and the two byproduct of the reaction. Kalau kita tengok kat situ ada dua soalan. Satu dia tanya apakah reaction yang berlaku dekat. Okay, kita tengok gambar rajah. 2. Okay. Lepas tu dekat 3 dan juga dekat 4. Alright. Okay, itu soalan pertama dia. And then lepas tu dia kata, okay, namakan dua byproduct of the reaction. Okay, right. So sekarang ni dekat step yang kedua, okay, ketiga dan keempat, kalau you all masih ingat, okay, dua tu adalah pertukaran pyruvate kepada acetyl-CoA. Okay, dan masa perubahan pyruvate kepada acetyl-CoA tu, right, okay, actually berlaku, okay, proses oksidatif decarboxylation dekat situ. Begitu juga, okay, masa pertukaran citrate menjadi alpha ketoglutarate, okay, dan juga pertukaran alpha ketoglutarate kepada succinyl CoA. So dekat tiga step ni, 2, 3 dan 4, okay, apa yang berlaku di situ adalah oxidative decarboxylation. Kalau you all ingat lagi apa yang dikatakan dengan oxidative decarboxylation, maksudnya ada proses oxidation dan juga ada proses decarboxylation, mean removing of, okay, carbon dioxide. Itu apa yang berlaku dekat step 2, 3 dan 4. Okay, so soalan seterusnya dia tanya kita byproduct. Okay, maknanya daripada step 2, 3 dan 4 tu kita tahu daripada proses oxidation kita akan membentuk NADH, right? Okay. Okay, sebagai contoh kalau you all ingat lagi, bila citrate ni, okay, mengalami oxidation, kan dia akan bebaskan H+, right? So, NAD+ dalam kita punya matrix ni akan bergabung dengan H+ tu menjadi NADH. Sebab tu byproduct daripada proses oxidation adalah NADH. Manakala byproduct daripada proses decarboxylation adalah carbon dioxide. Itu sebab tu jawapan dia, okay, NADH dan juga carbon dioxide. So jawapan awak kena ada kedua-dua ni lah, okay, baru dapat 2 markah. Anda kata awak hanya state NADH sahaja tetapi tidak menyatakan carbon dioxide, so awak hanya akan dapat 1 markah. Alright, so untuk soalan A tu, okay, markah dia adalah 3. 1 untuk nama reaction tu, oxidative decarboxylation, dan satu lagi untuk 2 byproduct yang terhasil daripada oxidation dan juga daripada decarboxylation. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata, at which step does the, okay, substrate level phosphorylation occur, right, and how many, nampak dua soalan juga, how many ATP are produced at this step from 1 molecule of glucose, right? Okay, so sekarang ni kita tahu, okay, you all kena ingat semula apa yang dikatakan dengan substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation tu adalah proses bila, okay, ada pembentukan ATP daripada
ADP. So di situ sebenarnya sedang berlaku substrate level phosphorylation bila ADP menerima fosfat dan dia berubah menjadi ATP. Right. So sekarang ni kita kena identify lah dalam gambar rajah ni means dalam glycolysis dan juga di dalam Krebs cycle ni bila ataupun di mana ada pembentukan ATP. Right. So kita tengok dekat glycolysis dulu. Kita tahu dalam glycolysis memang ada 2 kali penghasilan ATP, right? Dan kita boleh katakanlah dalam step yang pertama ni secara general ada penghasilan ATP. Itu dia dalam glycolysis. Tetapi di dalam Krebs cycle antara step 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tu kita tahu akan ada pembentukan ATP ketika suksinil CoA kita ni ditukarkan menjadi suksinat. So means dalam step yang kelima tu. Right. So kalau awak tengok balik Krebs cycle awak akan dapati masa suksinat CoA jadi suksinat, di situ ada berlakunya substrate level phosphorylation. Begitu juga di dalam glycolysis. So your answer can be step 5 merujuk ke di dalam Krebs cycle ataupun step 1 merujuk di dalam glycolysis. Alright. So bilangan ATP yang terhasil tu kena samalah dengan step yang awak nyatakan. Sebagai contoh, kalau awak jawapan awak adalah step 5. Right. So dalam Krebs cycle bila melibatkan satu molekul glukos, ingat balik satu molekul glukos kita hasilkan 2 pyruvate kan. Alright, so 2 pyruvate ditukarkan kepada 2 acetyl CoA, right, and then 2 acetyl CoA akan menyebabkan 2 kali Krebs cycle, dan kita tahu dalam satu Krebs cycle kita akan hasilkan 1 ATP kan. Tetapi bila ada 2 acetyl CoA maksudnya kita ada 2 Krebs cycle, so means kita akan hasilkan 2 ATP. Sebab itu kalau jawapan awak untuk step tu adalah step kelima, so bilangan ATP yang dihasilkan adalah 2 juga. Sebab merujuk kepada satu glukos. Satu glukos akan menyebabkan 2 kali Krebs cycle. Right. Itu tentang step yang kelima. Kalau step yang pertama merujuk kepada glycolysis. Kalau you all notice during the glycolysis actually kita akan mengalami 4 kali substrate level phosphorylation. Sebab tu kita menghasilkan 4 ATP daripada proses glycolysis. Right. Kenapa? Sebab soalan kata daripada satu molekul glukos. Right. So hati-hatilah bila memberi jawapan tu. Right. Itu soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya dia kata state what happened to the hydrogen produced at step 6. Kita tengok step 6. Step 6 dekat sini. Bila suksinat bertukar kepada fumarate, actually suksinat kita akan mengalami oxidation kan. Kita tahu oxidation maksudnya suksinat akan bebaskan H+. So bila ada oxidation, of course lah dekat situ juga akan berlaku reduction. Cuma you all kena hati-hati. Dalam pertukaran suksinat kepada fumarate, kita tidak melibatkan NAD+. Tetapi di sini kita melibatkan FAD. So bila FAD reduce dengan H+, kita tahu dia akan menjadi FADH. So that's why untuk soalan tadi dia tanya what happened dekat situ, right? So apa yang berlaku kat situ? Hidrogen yang dibebaskan oleh siapa? Oleh suksinat ni akan diterima oleh siapa? Akan diterima oleh FAD, right? Sebab tu saya tulis received by FAD, dan dia menjadi apa? Dia akan menjadi FADH.
Right? So dekat situ 2 markah. Okay, markah dia 2 tu macam mana nak dapat? Satu awak kata hidrogen tu received by FAD. Tu dah satu markah. Lepas tu awak kata dia membentuk FADH. Markah yang kedua. Right. Okay. Right. So hati-hati. Kena lengkap lah jawapan kita tu. Okay. Dan ketiga seterusnya. Soalan seterusnya dia suruh kita identify compound X. Okay. Tadi pun saya dah mention. Okay, kalau kita tengok compound X tu kat sini kan. Compound X tu terbentuk hasil pertukaran pyruvate. Right, so kita tahu melalui transition state ataupun link reaction. Ingatlah dekat sini berlakunya link reaction kan. Right, so during proses link reaction tu actually at the end kita menghasilkan compound X, di mana compound X tu lah yang terlibat di dalam Krebs cycle. So compound X tu adalah acetyl CoA. Alright, okay, simple tu satu markah kat situ. Right, okay, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata the reduced coenzyme. Tengok hati-hati. The reduced coenzyme produced in step 1 will enter the ETC, electron transport system. Right, so the soalan dia, what is a reduced coenzyme? Okay, sekarang ni kita dah belajar coenzyme adalah NAD+, FAD. Ni adalah dua coenzyme yang terlibat di dalam cellular respiration. Alright, so sekarang ni dia tanya, okay, apakah reduced coenzyme yang dihasilkan dalam step 1. So step 1 tu kita tahu adalah glycolysis. So dalam glycolysis kita hanya melibatkan NAD+, tidak ada melibatkan FAD, sebab FAD hanya terlibat di dalam Krebs cycle. Tu yang awak kena hati-hati, sebab dia tanya merujuk kepada step 1, means merujuk kepada glycolysis sahaja. Right, so sekarang fokus kita adalah kepada NAD. Alright, so now dia tanya reduce coenzyme. Kita tahu bila NAD+ ni dia reduce, maksud reduce dia menerima H+, right? So dia akan menjadi NADH. So NADH ni lah yang dipanggil sebagai reduced coenzyme. That's why jawapan dia NADH. Right, contohlah dia tukar soalan. The reduced coenzyme produce in, kita ambil in step 6. Kita tahu dekat situ ada pembentukan FADH, right? And the FAD tu adalah coenzyme. Bila dia reduce, maksudnya dia menerima hidrogen, dia akan menjadi FADH. So FADH itu juga yang kita gelar sebagai reduced coenzyme. But in these cases, the question asked in the glycolysis. So that's why the reduced coenzyme that we have is only NADH. 1 mark kat situ. Okay, right. Soalan seterusnya dia kata, what is the reaction involved in the production of ATP when reduced coenzyme in E1 merujuk kepada NADH ni enter the electron transport system, means enter kita punya kita punya inner membranes of mitochondria. Right, kita tahu dekat inner membranes of mitochondria ataupun semua reduced coenzyme actually finally dia akan mengalami oxidative phosphorylation. Right, oxidative phosphorylation tu melibatkan dua perkara tu lah. Event tu ETC dan juga chemiosmosis. Right, okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia kata figure 2 show some of the step involved in cellular respiration in muscle tissue. Okay, right, so kalau kita sekali tengok pun kita tahu ini adalah proses glycolysis. Okay, right, sepatutnya bila awak nampak daripada glukos jadi fructose phosphate, itu jelas. Okay, proses yang terlibat adalah glycolysis, satu markah. Right, and then soalan yang kedua dia kata, in which 2 step are ATP been used? Nampak bukan dihasilkan, tetapi digunakan. Right, dan dia tanya kenapa pada step tu ATP
is used. Why? So dekat situ ada dua jawapan tau. Dia tanya dekat step mana dan juga kenapa ATP tu digunakan. Alright. So bila kita tengok dalam figure 2 ni, okay, ATP digunakan ketika proses phosphorylation, right? Okay, di mana fosfat daripada ATP diberikan kepada substrate. Okay, so substrate kita means, okay, substrate kita okay, akan mengalami phosphorylation. Alright, okay, peringkat awal proses glycolysis. Okay, so okay, kalau kita tengok di dalam gambar rajah ni, phosphorylation berlaku dekat sinilah ketika pertukaran, okay, glukos menjadi glukos 6 phosphate. Nampak kat situ dia ada dua step kat situ. Okay, and then okay, glukos 6 phosphate tu barulah dia isomerization menjadi fructose 6 phosphate. Tetapi dekat step P ni, ketika glukos bertukar menjadi glukos 6 phosphate, okay, actually di situ berlaku the first phosphorylation, means the glukos akan terima fosfat daripada ATP, right? Okay, dan membentuk ADP, right? Okay, so selain dekat step P, okay, dekat sini pun jelas, okay, berlakunya phosphorylation, okay, di mana fructose 6 phosphate dia menjadi fructose 1,6 biphosphate. Di sini pun again ada satu lagi ATP akan berikan dia punya fosfat, okay, untuk menjadi fructose 1,6 biphosphate. So jawapan kita dekat step P dan juga Q, 1 markah, 2 markah. Alright. Dan kenapa ATP is used? Kita tahu ATP ni adalah energy storage, right? Okay, so purpose dia bila kita, okay, ATP, bila kita break down the third bond, okay, antara fosfat dengan adenine, okay, adenine tu actually kita akan releasekan energy. Alright, so energy tu akan menyebabkan substrate kita menjadi reaktif. Okay, it's mean kalau ATP tu duduk diam-diam macam tu, dia tak akan memberikan tenaga. Okay, dia hanya akan memberikan tenaga bila dia hydrolyze. Hydrolyze means dia menjadi ADP. Right. So tenaga yang dibebaskan tu akan mengaktifkan substrate kita. So in these cases, dia akan mengaktifkan glukos, dia akan mengaktifkan fructose 6 phosphate, that is. Right. Okay. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga yang dia kata, name enzyme involved in step P dengan Q. Ni memang korang kena hafal lah. Okay, saya pernah mention dulu, okay, dalam glycolysis tu memang we have a list of enzyme, tetapi these two enzyme is important, korang kena hafal. Okay, dekat step P means ketika pertukaran glukos kepada glukos 6 phosphate, kita ada enzim hexokinase 1 markah, and then ketika pertukaran fructose 6 phosphate kepada fructose 1,6 biphosphate, kita ada phosphofructokinase. Okay, right, so 2 marks. Okay, betul dua-dua, dapat 2 markah lah. Okay, so D, okay, in which step is NADH is produced? State the function of NADH. Ni pun ada 2 soalan. Dia tanya dekat step mana? 1. Lepas tu dia tanya function NADH. So, okay, kalau kita tengok dalam gambar rajah glycolysis kita, okay, right. So, ketika pertukaran G3P, okay, kita punya glyceraldehyde triphosphate ni kepada 1,3-biphosphoglycerate, actually di sini berlakunya proses oxidation. Okay, maksudnya GTP kita ni, masa dia nak bertukar menjadi 1,3-biphosphoglycerate ni, yang GP kita ni akan mengalami oxidation. Kita tahu bila dia mengalami oxidation, dia akan bebaskan hydrogen ion, right? So, okay, what happen? NAD plus akan receive the hydrogen ion dan akan menjadi NADH. Alright, so dekat step S ni lah, okay, ada pembentukan, okay, NADH. Right, so okay, function NADH ni simple je. Okay, dia adalah reducing agent. Right,
Okay. Okay, so tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya dia kata how many molecule of NADH, okay, dan juga molekul pyruvate, okay, dihasilkan from one molecule, hati-hati 1,3-biphosphoglycerate. Right. Okay. So kita kena tengok bilangan NADH dengan pyruvate. Okay, from a molecule 1,3-biphosphoglycerate. Okay, you all kena ingat balik proses glycolysis. Okay, dia tanya pyruvate dengan NADH. Soalan bukan tanya NADH ataupun pyruvate yang dihasilkan dalam glycolysis tau yang, tetapi daripada sini 1,3-biphosphoglycerate. Alright, daripada 1,3-biphosphoglycerate sehinggalah kita membentuk pyruvate. Okay, kalau kita tengok sebenarnya tidak ada sebarang pembentukan NADH sebab NADH terbentuk di sini ketika glyceraldehyde triphosphate ni ditukarkan menjadi 1,3-biphosphoglycerate. So, okay, soalan tu dia bermula dari sini. So, kita dah tak melibatkan pembentukan NADH bermula daripada 1,3-biphosphoglycerate sehinggalah pembentukan pyruvate. Nampak? Sebab itu jawapan kita bilangan NADH tu kosong. But memang kita tahu, okay, daripada 1,3-biphosphoglycerate akhirnya kita akan jadikan pyruvate kan. Okay, so kita akan hasilkan pyruvate. Cuma kenapa satu? Sebab dia hanya merujuk kepada satu molekul 1,3-biphosphoglycerate sahaja. So memanglah, okay, satu 1,3-biphosphoglycerate akan hasilkan satu pyruvate. Okay, sebab okay, kita ada ataupun kita membentuk 2 G3P. Okay, tetapi setiap G3P itu akan membentuk satu 1,3-biphosphoglycerate dan satu 1,3-biphosphoglycerate hanya akan membentuk satu pyruvate. So 2 markah kat situ. Right? Hati-hati. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay. Right. Figure 3, okay, show a schematic diagram of cellular respiration. Okay, bila diberi soalan-soalan yang bergambar rajah macam ni, you all kena tengok betul-betul gambar rajah tu, digest betul-betul gambar rajah tu, okay, berkenaan dengan proses mana, okay, step apa yang terlibat. Alright, okay. So, soalan pertama, name the type of cellular respiration shown in figure 3. Okay, cellular respiration ada dua, aerobic dengan anaerobic respiration. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar ni, alright, proses N ni berlaku, okay, tapi tak ada Krebs cycle, tak ada ETC. Alright, so bila awak dapati cellular respiration tu tidak melibatkan Krebs cycle, tidak melibatkan ETC, so it show us that, okay, cellular respiration yang diberi dalam figure 3 itu adalah anaerobic respiration. Tu je lah clue dia, macam mana korang nak identify cellular respiration tu yang mana satu. Right. Okay, so next. Dia kata state in what condition does the cellular respiration in 3A means regarding to the anaerobic respiration can occur. So kita tahu, okay, anaerobic respiration ataupun aerobic respiration kedua-duanya akan mengalami glycolysis. Tetapi kalau oksigen ada, barulah dia akan meneruskan Krebs cycle dan juga oxidative phosphorylation. So dia akan membentuk aerobic respiration. Tetapi kalau oksigen tak ada, right, okay, pyruvate kita akan mengalami fermentation. So maknanya dia akan mengalami anaerobic respiration. So what we can say that anaerobic respiration ni akan berlaku dalam keadaan lack of oxygen. Right. Okay. So soalan seterusnya dia minta kita bagi satu contoh. Okay, importance, okay, anaerobic respiration ni in
proses, in the industry. Ada banyak. Yang paling mudah yang kita nak ingat, industri yang melibatkan anaerobic respiration ni adalah industri pembuatan roti, baking a bread. Jangan jawab bakery. Bakery tu kedai. Tapi dia kata industri apa? Industri pembuatan roti. Right. So, soalan seterusnya dia tanya name proses N. Kita tahu. Proses N tu melibatkan pertukaran glukos menjadi substrate J. So, proses di sini jelaslah proses glycolysis. So, that's why jawapan kita glycolysis. So, seterusnya dia suruh kita identify. J tu apa, K tu apa, L tu apa, M tu apa. So J tu adalah substrate yang terhasil daripada glycolysis. So sebab tu kita tahu J tu adalah pyruvate. Alright. Then kita tengok K, L and M. Alright. Fermentation ni yang dia boleh berlaku di dalam plant cell, dia boleh berlaku di dalam animal cell tau. Maknanya anaerobic respiration ni boleh melibatkan plant cell dan melibatkan animal cell. So pyruvate yang terhasil daripada glycolysis ni, if the cellular respiration tu berlaku dalam plant cell, so pyruvate tu akan berubah menjadi K and then finally berubah menjadi L. So that's why you all kena tengok bahagian fermentation ataupun anaerobic respiration ataupun fermentation of ethanol di dalam plant cell. Ingat, dalam plant cell dia akan berubah 2 kali macam ni. Tetapi kalau dalam animal cell, pyruvate tu dia akan terus berubah menjadi M. Right? So, kalau you all ingat semula, di dalam animal cell kita ada lactic acid fermentation. Kalau di dalam plant cell kita ada alcohol fermentation. So, jangan tertukar. So dalam plant cell, pyruvate tu dia akan bertukar menjadi K. So K tu adalah acetaldehyde. Kena ingat lah. And then acetaldehyde tu finally akan bertukar menjadi ethanol. So L itu adalah ethanol. Manakala pyruvate yang mengalami fermentation di dalam animal cell, dia akan bertukar menjadi lactic acid. Sebab tu kita panggil lactic acid fermentation. Right. So itu J, K, L dan M. J adalah pyruvate, K adalah acetaldehyde, L adalah ethanol dan M adalah lactic acid. Soalan seterusnya dia tanya how many ATP yang dihasilkan from the process in figure 3. Right. So kita tahu cellular respiration di atas melibatkan glycolysis dan juga fermentation. Right. So dalam fermentation ni memang jelas tidak ada penghasilan ATP, tetapi daripada glycolysis ni kan kita ada menghasilkan 2 net ATP. Right. So means dalam anaerobic respiration actually kita hanya menghasilkan 2 net ATP sahaja sebab fermentation tidak melibatkan pembentukan ATP. Right. So soalan seterusnya again dia tanya rules of NADH. So rule of NADH adalah sebagai reducing agent. Kita tengok soalan seterusnya. Figure 4 show the process of cellular respiration in liver cell. Tengok glycolysis ada, Krebs cycle ada, ETC ada. Dan cantik. Right, so this show us that cellular respiration dalam gambar ni adalah aerobic respiration. Definition aerobic respiration ni you all boleh tengok lah dalam your reference book. Soalan yang kedua. How many ATP are produced from substrate level phosphorylation from one molecule of glucose in the Krebs cycle? Maksudnya dia tanya
penghasilan ATP ataupun substrate level phosphorylation yang berlaku di dalam Krebs cycle sahaja. Walaupun dalam gambar rajah tu dia bagi gambar glycolysis, dia bagi gambar ETC, right? So kita tahu dalam Krebs cycle, kita akan mengalami 2 kali substrate level phosphorylation. Then we know that setiap substrate level phosphorylation tu menghasilkan 1 ATP. So bila 2 kali substrate level phosphorylation tu, maksudnya kita akan menghasilkan 2 ATP. Sebab kenapa 2 kali substrate level phosphorylation? Sebab daripada 1 glukos, kita hasilkan 2 pyruvate kan. So daripada 2 pyruvate kita hasilkan 2 acetyl-CoA. Dan kita tahu setiap satu acetyl-CoA akan menjalankan 1 Krebs cycle. 1 Krebs cycle menghasilkan 1 ATP. So bila ada 2 acetyl-CoA, maksudnya kita akan mengalami 2 kali Krebs cycle. Dan of course bila 2 kali Krebs cycle kita hasilkan 2 ATP. So that's why bilangan ATP yang dihasilkan dalam Krebs cycle daripada 1 molecule of glucose adalah 2. Right. Soalan seterusnya, state 2 byproduct form when pyruvate convert to the acetyl coenzyme A. Right. Pyruvate jadi acetyl CoA tu kat sini. Dekat sini. Kita tahu kat sini proses link reaction, right? Dan kita tahu dalam proses link reaction tu akan ada proses oxidative decarboxylation. Ingat balik tadi ada bincang oxidative decarboxylation. And we know that daripada proses oxidation ni kita akan menghasilkan NADH. Manakala daripada proses decarboxylation tu kita akan membebaskan karbon dioksida. So inilah 2 byproduct daripada pertukaran pyruvate menjadi acetyl CoA. Maksudnya ketika proses link reaction. So kita punya answer is NADH dengan karbon dioksida. 2 markah kat situ. Soalan D yang seterusnya. What will happen to pyruvate dalam keadaan absence of oxygen? Maknanya kalau bila pyruvate tu terhasil, tiba-tiba oksigen tak ada. So dia tanya apa yang akan berlaku kepada kepada pyruvate. Right. So in these cases, right, pyruvate akan mengalami fermentation sebenarnya. So fermentation ni adalah pyruvate kita ni akan reduce oleh NADH. Dan bila pyruvate kita ni is reduced by the NADH, dia akan membentuk lactic acid. 2 markah. Satu awak kata pyruvate ni reduced by NADH and then menjadi lactic acid. Maksudnya pyruvate kita akan mengalami fermentation. So fermentation tu macam mana? Pyruvate kita akan reduce, menerima hidrogen daripada NADH dan dia akan jadi lactic acid. Tu yang 2 markah kat situ. Alright. So yang kedua, what is the process in D1 yang important? Why is the process in D1 is important? So ATP can still be produced. Maksudnya kenapa proses fermentation of pyruvate tu masih perlu berlaku, right, walaupun dalam keadaan ketidakhadiran oksigen? Sebab kita masih boleh menghasilkan ATP kan daripada glycolysis. So why not kita terima extra 2 ATP daripada glycolysis, walaupun proses pembentukan ATP keseluruhannya tak lengkap, hanya melibatkan glycolysis sahaja sebab keadaan ketidakhadiran oksigen. Alright, so that's why we can answer that. So in this condition ATP can still be produced. Right. Soalan seterusnya, dia tanya tentang 1 krom. Kalau you all masih ingat 1 krom ni adalah electron carrier yang terlibat di dalam ETC, the electron transport chain. So name the classes of enzyme.
classes of enzyme that can be found in the electron transport chain. Actually, classes of enzyme ni awak belajar dalam biocatalysis. Ingat tak, kita ada 6 classes of enzyme berdasarkan IUB. Right. Okay, itu clue dia. Okay, so antara 6 ni, which one yang terlibat di dalam ETC, right, awak kena ingat during electron transport chain, means during the ETC, kita hanya melibatkan proses oxidation dengan proses reduction. So bila melibatkan proses oxidation dengan reduction, actually kita akan melibatkan enzim dari kumpulan oksidoreductase. Nampak? Kita tahu oksidoreductase ni adalah enzim, classes of enzyme yang terlibat dalam proses oxidation dengan reduction. So that's why jawapan dia dekat situ, sebab dia tanya name the classes of enzyme, right? Yang kita boleh jumpa ataupun yang terlibat dalam ETC. Dan kita tahu ETC tu hanya melibatkan proses oxidative ataupun oxidation dengan reduction. So that's why the answer is oxidoreductase, right? Okay, so soalan kedua, what will be produced when an electron is transport through the chain? Okay, ingat balik proses ETC. Kalau tak ingat pun tengoklah gambar ni. Gambar ni, dia bagi kita clue lah. Kita tahu, bila elektron, ditransfer ke final electron acceptor iaitu oksigen, so kita akan membentuk air. And then, selepas ETC tu lengkap berlaku, kita tahu proses kimio-osmosis akan berlaku dan akan membentuk ATP. So that's why jawapan kita water dan juga energy, right? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Figure 5 show the Krebs cycle in the cellular respiration. Masih tentang Krebs cycle. Kalau you all tengok soalan cellular respiration ni memang directly berkenaan dengan glycolysis, berkenaan dengan Krebs cycle, ke oxidative phosphorylation, right? And then the fermentation itself. So kita tengok soalan A. Name process step Q kat sini dan juga R. Right. So sini Q pertukaran citrate menjadi isocitrate. Kita tahu citrate dengan isocitrate adalah isomer. So bila citrate menjadi isomer dia, so proses yang possibility berlaku dekat situ adalah isomerization. Alright, manakala pertukaran isocitrate kepada alpha ketoglutarate ni, alright, kalau you all ingat, bagi dia melibatkan oxidation of isocitrate dan juga melibatkan pembebasan carbon dioxide, right? So bila ada oxidation, bila ada pembebasan carbon dioxide, so jelas di situ akan ada proses oxidation dan juga decarboksilation. So that's why dekat R tu berlakunya oxidative decarboksilation dan dekat Q tu melibatkan proses isomerization. So 2 markah dekat situ. Tengok soalan yang kedua. How many NADH are produced from 1 molecule of glucose? Alright. Satu glukos akan menyebabkan 2 kali Krebs cycle. Ingat? Right. Kita tahu dalam setiap Krebs cycle ni, kita akan membentuk NADH satu dekat sini. NADH. Satu lagi kat sini, masa alpha ketoglutarate kita ditukarkan menjadi succinate CoA, right? Dan satu lagi adalah dekat mana? Tengok balik kita punya Krebs cycle. Kalau succinate CoA tu, succinate ni tak ada NADH. Succinate tu fumarate ni adalah what we call FAD. Alright. Satu lagi dekat sini kan, masa malik ditukarkan menjadi oxaloacetate, and sekali lagi NADH kita dihasilkan. So bila kita kira dalam satu
Krebs cycle kita akan hasilkan 1, 2, 3. Tetapi soalan tanya daripada satu glukos. So, bila melibatkan satu glukos, total NADH yang kita hasilkan adalah 6 lah sebab 2 kali kan berlakunya Krebs cycle. Right, so that's why jawapan kita adalah 6, 6 NADH. Right, okay. So, soalan seterusnya. Dia tanya which step in above figure does the substrate level phosphorylation occur? Okay, and how many ATP are produced daripada satu glukos? Okay, soalan ni pun sama juga merujuk kepada satu glukos. Okay, kita tahu pembentukan ATP ni adalah di sini. Masa pertukaran succinate CoA kepada succinate ni kan ada berlakunya substrate level phosphorylation. Okay, so terbentuklah ATP. Okay, dalam satu cycle kita hasilkan satu ATP. So, kalau 2 cycle, so kita menghasilkan 2 ATP. Right? Okay, so that's why jawapan kita adalah dekat step T, 1 markah dan juga 2 ATP, markah yang kedua. Okay? Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata which step in figure produce FAD. Right. Okay, ini pun sama. Kita tahu penghasilan FAD adalah ketika succinate kita ni bertukar menjadi fumarate. So, dekat step U tu ada penghasilan FADH. Right. Okay, kena ingatlah dekat situ saja melibatkan pembentukan FADH kita dekat step U tu. Okay. And then, again dia tanya function reduce coenzyme yang ni, FADH ni. So, reduce coenzyme ni dia punya function adalah sebagai reducing agent. Sama juga dengan NADH. So, 1 markah dekat situ. Right. Okay, where does the Krebs cycle take place ni? Soalan simple. Okay, dia berlaku di dalam matrix mitokondria kita. Jangan tulis mitokondria saja, tapi kena together dengan matrix. Right. Okay, dan soalan seterusnya ditanya apakah byproduct form at step Q dan R. Okay, kita tengok step Q. Mana step Q? Okay, step Q dekat sini. Okay, Q kita tahu proses isomerization ni, right? Okay, kita tahu masa citrate jadi isocitrate ada pembebasan air dan ada kemasukan air. So, di sini byproduct dekat Q ni masa citrate jadi isocitrate adalah air lah. Right? Dalam proses means during proses isomerization tu. Right? Okay. Then dia tanya dekat R ni, byproduct dekat R. Kita tahu dekat R ni ada proses oxidative decarboxylation kan. Oxidative ni nanti akan membentuk NADH. Decarboxylation ni nanti akan membebaskan carbon dioxide. So, dekat R tu byproduct dia adalah NADH dengan carbon dioxide. Okay, sebab tu jawapan kita beginilah. Dekat Q tu water saja. Right, so 2 markah dekat situ. Okay, okay, kita tengok ada tak soalan lagi. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia kata masih berkenaan dengan glycolysis. Right. Okay, dia kata represent 4 step in glycolysis. Okay, bermula daripada fructose 6-phosphate sehinggalah 1,3-biphosphoglycerate. Okay, dia nak fokus kat konsep bahagian tu. Okay, state the precise location di mana glycolysis berlaku. Okay, tak ada tempat lain lah di dalam cytoplasm. Right. And then, dia minta kita identify A tu apa dan B tu apa. Right. Okay, so A tu adalah daripada pembentukan daripada fructose 6-phosphate. Kita tahu bila fructose 6-phosphate kita ni mengalami phosphorylation, right, so dia akan membentuk substrate baru yang dipanggil sebagai fructose 1,6-biphosphate. Kena ingatlah tu. Alright. Okay, so A itu adalah fructose 1,6-biphosphate. Okay, so then fructose 1,6-biphosphate ni kalau you all ingat lagi, dia akan mengalami proses cleavage kan. Okay, maknanya daripada molekul 6 karbon ni dia akan split menjadi molekul 3 karbon.
So molekul 3 karbon yang terbentuk tu salah satunya adalah G3P. Alright. So B ni hasil daripada cleavage of your fructose 1,6 biphosphate tu kita ada glyceraldehyde 3 phosphate dia G3P. Sebab kita tahu G3P nanti dia akan bertukar menjadi 1,3 biphosphoglycerate. Boleh. Right. So that's why A tu adalah fructose 1,6 biphosphate hasil daripada phosphorylation of fructose 6 phosphate, manakala B tu adalah glyceraldehyde 3 phosphate G3P hasil daripada cleavage splitting of fructose 1,6 biphosphate. Soalan seterusnya, based on figure 6, identify the step in which ATP is consumed, maknanya digunakan, dan juga NADH dihasilkan. Alright. Tengok gambar rajah yang dia beri. Kita tahu seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk fructose 6 phosphate ni menjadi fructose 1,6 biphosphate, right? Dia akan mengalami phosphorylation, right? Maksudnya dia akan menerima satu phosphate daripada ATP. So maksudnya dekat sini pertukaran fructose 6 phosphate kepada fructose 1,6 biphosphate ni akan berlaku penggunaan ATP. So dia tanya ATP is consumed. So di sinilah masa pertukaran fructose 6 phosphate menjadi fructose 1,6 biphosphate. Dan kita tanya bila pula dekat dalam soalan tu NADH dihasilkan. Right. Kita tahu daripada G3P ni bila dia nak bertukar menjadi 1,3 biphosphoglycerate, right? Kan ada proses what we call oxidation. Maksudnya D3P kita ni masa dia nak bertukar menjadi 1,3 biphosphoglycerate ni dia akan mengalami oxidation. And then kita tahu bila oxidation berlaku, G3P kita ni akan bebaskan hydrogen ion, right? So NAD yang ada di dalam sel kita akan reduce, means menerima hydrogen ion tu, dan dia akan menjadi NADH. So dia tanya dekat mana NADH ni terhasil. So kita boleh katalah NADH tu terhasil ketika pertukaran G3P ni glyceraldehyde 3 phosphate kepada 1,3 biphosphoglycerate. Ni ada 1,3 lah. 1,3 biphosphoglycerate. Right. So 2 markah kat situ. So state all the end product of glycolysis. So dalam glycolysis ni yang paling penting byproduct dia adalah pyruvate lah, termasuk sebabkan dia tanya all tu sepatutnya termasuklah carbon dioxide. Kan? Ada kan carbon dioxide? Ada ke? Sorry, NADH. Right. Dia tu antara byproduct at the end of the glycolysis. Right. So soalan seterusnya, state the total energy yield from glycolysis of 2 glucose molecule. Net ATP. Macam mana dia dapat 4? Right. 1 glucose menghasilkan 2 net ATP. Tapi kalau 2 glucose, nampak 2 glucose dia akan hasilkan berapa? 2 kali 2 4 lah. 4 net ATP. Nampak sebab tu 2. NADH pun sama. 1 glucose akan hasilkan 6 NADH. Right. Tetapi alright, 2 glucose akan hasilkan berapa? 12 NADH. Right. State the total energy yield from glycolysis to glucose molecule. Right. Kenapa menghasilkan 12 ATP? Kenapa 12 ATP? Macam ni. Daripada 1 glukos kita akan membentuk 2 NADH. Kita tahu 1 NADH boleh membentuk 3 ATP. Right. Itu perkara pertama yang awak kena tahu.
So, bila 2 glukos, kita akan hasilkan 4 NADH kan? Alright. So, kita tahu 1 NADH, 3 ATP. So, 3 kali 4, okay, maksudnya kita akan hasilkan 12 ATP. Daripada total NADH yang terbentuk daripada 2 molekul glukos tu. Right. Boleh sebab dia tanya state the total energy yield from the glycolysis of 2 glucose molecule, maknanya ATP yang memang dihasilkan directly tu dan ATP yang akan dibentuk oleh NADH dalam oxidative phosphorylation tu. Right. So sebab tu 12. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia kata explain briefly substrate level phosphorylation that occur in glycolysis. So ni dia minta kita define lah sebenarnya proses substrate level phosphorylation. So what we can say about the substrate level phosphorylation tu adalah keadaan bila substrate dia transfer dia phosphate to the ADP, nampak? Dan ADP menjadi ATP. Itu maksud substrate level phosphorylation. When the substrate transfer their phosphate to the ADP and ADP become ATP. Okay. So kita tengok soalan seterusnya. I think this is the last question. Okay, figure 7 show a diagram of cellular respiration. Okay, alright. Okay, name the process shown in figure 7. Okay, seperti yang saya maklum tadi, kalaulah tak ada Krebs cycle, tak ada ETC, tapi ada pembentukan begini, so ini menunjukkan adalah proses fermentation. Maknanya fermentation berlakulah kat situ. Okay, keadaan state the condition on how the process can occur. Simple lah, dalam keadaan lack of oxygen. Okay, soalan yang sama dia tanya, okay, example, okay, use of this process in industry. Okay, saya pun ambil contoh yang sama iaitu during the baking industry. Right, okay. And then dia tanya A. Okay, kalau awak tengok macam soalan yang lepas tu kan, tapi dia repeat balik soalan tu, dia tukar gambar rajah je. So dia tanya A tu apa, okay, B tu apa, C itu apa, dan okay, right. So kita tahu dan D tu apa. Okay, so kalau awak ingat penerangan saya soalan yang tadi tu, so C ni adalah carbon dioxide. Okay, sebab berlakunya pembebasan karbon, A tu adalah carbon dioxide. So B tu tadi, okay, kita tahu, okay, pyruvate yang mengalami fermentation dia akan membentuk acetaldehyde kan. Okay, that's why B tu acetaldehyde. Dan akhirnya acetaldehyde tu akan bertukar menjadi ethanol. So that's why C tu ethanol. Okay, so means, okay, dia dah bagi clue kat sini. Yang ini adalah di dalam plant cell. So ini adalah alcohol fermentation. Right, that's why ada pembentukan acetaldehyde dan juga finally membentuk ethanol. Tetapi dekat bahagian sini ini adalah animal cell. We know that pyruvate yang mengalami fermentation dia akan direct menjadi lactic acid. So that's why D itu adalah lactic acid. Right. Okay, so last question dia tanya, okay, identify the role of NADH. Okay, the only function dia adalah sebagai reducing agent. Right. Okay, so itu semua soalan yang kita ada. Dan kalau kita tengok, okay, soalan memang repetition berkenaan dengan glycolysis, Krebs cycle dan juga ETC. Alright, okay, cuma nanti saya akan cuba tengok mana-mana soalan esei yang bersesuaian untuk kita cuba bincangkan. Alright, so I think that's all. Okay, terima kasih. Alright, okay, Assalamualaikum.